terbitan terbitan Hani Hamid ya, untuk kita bercakap mengenai selebriti dan usahawan. Ya, hari ini kita ingin bersama-sama dengan Wan Intan Edrinas Wan Mokhtar, atau nama sebenar, nama popular ataupun nama gelaran yang sering kita kenali ya, Dinas Mokhtar di studio ketiga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak payahlah nama penuh. Masya Allah. Okey, baik, Dinas Mokhtar yang merupakan seorang pelakon ya, pengacara TV, model catwalk lagi ya. Dah lama dah berhenti. Tapi kalau tengok kepada badan memang kekal lah ya, sampai sekarang ni macam anak dara. Okey, dan seperti yang kita ketahui, banyak juga dalam iklan TV serta duta kepada beberapa jenama terkenal. Tapi hari ini dah melakar kejayaan sebagai selebriti, dan Dinas juga merupakan mompreneur, usahawan yang kerjaya, ada 3 orang anak ya. Namun penampilan memang macam saya sebut tadi, macam anak dara. Dan menerusi program Celebranner kali ini, pastinya kita nak kupas ya rahsia menjadi seorang usahawan, selebriti dan juga ibu. Jadi apa agaknya penglibatan masa mula-mula Dinas dalam dunia perniagaan tu, bagaimana terjebak dalam dunia perniagaan ni, Dinas? Sebenarnya Dinas ni daripada peringkat awal, seawal umur, masa ni my mum yang cerita tau. Umur 4 tahun kot, 5 tahun macam tu. 4 tahun? 4 tahun ke 5 tahun. Okay. I dah start suruh my sister jahitkan batu seremban untuk jual kat sekolah. Walaupun kawan-kawan tak ada duit. Masa tu sekolah tadika kan. Walaupun kawan-kawan tak ada duit, so kita orang buat sistem barter. Tapi kita tak faham pun sistem barter tu apa. So dia bagi dia punya barang, I bagi batu seremban. Batu seremban ya? Batu seremban. Tapi yang menjahitnya dan apa yang membuatnya is sebenarnya kakak I yang buat kan. Tapi I mula-mula dia ingat macam alah adik aku ni selalu hilang batu seremban dia. Cuma tengok buat berniaga. Terus dia kata penat lah. Kak yang pula nak menjahit benda ni kan. Tapi bermula juga dengan ibu Dinas sendiri, dikatakan seorang ahli perniagaan, atau bagaimana? Mak dengan bapa memang dua-dua, mak ayah memang dua-dua berniaga. Ni lah memang dah berniaga daripada dulu lah. Berniaga apa tu, Dinas? Mula-mula sekali my dad buka kilang kasut. Daripada situ I dapat tengok, best juga kan kalau sebab dia dapat mereka kasut-kasut yang memang untuk lelaki lah. Memang masa tu Dinas memang nampak dah minat Dinas menjurus ke arah itu. Tapi pada waktu yang sama memang Dinas suka juga dalam bidang journalism ni juga dan broadcasting. Jadi macam-macam benda sebenarnya I nak buat. Tapi memang sentiasa tahu, ibu Dinas sendiri memang sentiasa tahu yang Dinas akan satu hari nanti akan memang terjebak juga dalam dunia perniagaan ni. Sebab daripada kecil memang suka berniaga. Dan pada darjah 1, darjah 2, darjah 3 tu, sekolah rendah, my mum Dinas selalu ikutlah mak ke Tesco masa tu kan, nak beli barang rumah. Dan sentiasa membeli barang sekolah tau, seperti pensel, eraser, colour pencil. Rupanya sebab masa tu kalau kita pergi Tesco, dia kena beli banyak-banyak kan. Betul. Dia kena pergi macam niaga, orang niaga beli. Dan setiap bulan kena beli yang baru. So ibu tanya, apa hal lah budak ni kan, dia buat apa dengan benda-benda banyak-banyak. Rupanya dia berniaga kat sekolah. Habis kawan-kawan punya duit sekolah, memang semua pergi keturunan kat perniaga. semua pergi kat dalam poket Dinas masa tu. Tak payah nak pergi sekolah punya tempat beli barang-barang barang-barang keperluan sekolah, sebab dalam beg Dinas penuh. Dah penuh Dah terbiasa dari umur 4 tahun tadi bawa tu seremban, lepas tu sampai ke sekolah, sampailah ke sekarang, walaupun terlibat dalam dunia glamour, selebriti. Jadi kita nak tahu bagaimana masa mula-mula terlibat jadi artis lah orang kata kan. Tapi berniaga pun tetap berniaga sentiasa ke macam mana? Dinas mula berniaga ni sebenarnya dengan Dinas jumpa dengan Awak Asyari. Masa tu banyak bekerja dengan dia. Lama-lama kita orang jadi rapat, dan lama-lama kita orang ada minat yang sama, iaitu fashion dan dunia perniagaan. So sama-sama kita orang cakap, kalau nak buka seorang takut, okeylah jom kita buka sama-sama. Pada waktu yang itu juga, masa kita orang dapat idea untuk buka satu perniagaan, dalam bulan yang sama juga kita orang buka perniagaan itu. Tak ada tunggu lama-lama, esoknya terus cari kedai dan terus
fikirkan apa yang kita nak jual dan sebagainya, fashion macam mana. Terus dalam masa sebulan tu juga kita buka DNA. Dinas and Awal. Okey, DNA Celebrity Style Yes, di Desa DNA Celebrity Style. di Desa Sri Hartamas. Di Desa Masa Sri tu. Hartamas. Modal Kedai macam kami. mana masa tu? Berpakat Masa lah. tu 50-50 lah. So dia keluarkan sikit, I keluarkan sikit, dan daripada situ tertubuhnya satu kedai dinamakan DNA Okey. Celebrity Style. So Pada Dinas and tahun Awal. 2009 ya. Ya, betul. Aha. Okey, masa tu kita tahu Dinas dah terlibat dalam dunia glamour. Adakah baju-baju tu berdasarkan baju tempah jahit sendiri ke atau macam mana? Yang itu pada ketika itu kita tak ada tempah buat sendiri. Kita beli daripada luar dan bawa masuk ke Malaysia. Okey. Kita buat cara itu. Dan pada ketika itu juga Dinas banyak pergi syuting di luar negara. Sama juga dengan Awal. Jadi apa yang kami beli di luar, Shopping kita akan kat bawa, sana, bawa balik. kita akan bawa balik. Dan ingat lagi masa Dinas syuting di Korea, banyak benda Dinas bawa sebab Korea kan juga dunia fashion kan. Dan banyak fashion-fashion di sana yang tak sampai kat sini lagi. Jadi I beli banyak bag nasib baik masa tu syuting, bolehlah kita bawa extra luggage. Okey. Bawa balik dan jual di KL. Shooting sambil orang kata menyelam Ya, sambil minum air lah. ya, betul. Berniaga tu. Barang syuting satu bag je. Bag kosong je bawa sampai 4. Wah. Memang dah tahu dah nak Memang pergi dah sana tahu nak dah. shopping. Okey, baik. Tapi kita dapat tahu masa tu Dinas dengan Syawal dengan Awal Asyari, Syawal pula dah. Awal Asyari akhirnya tutup kedai tu. Kenapa? Tutup sebab dua-dua masa tu Dinas mengandung, dan dia pun masa tu tengah banyak sangat syuting. Isu-isu perniagaan ni masa tu juga kita orang belajar, bila kita nak membuka satu perniagaan tu seumpama kita melahirkan satu anak juga. Di mana betul kita kena jaga dan kita kena pastikan kita ada masa untuk perniagaan kita tu. Sama juga bila kita ada anak. Dan pada ketika itu kita belajarlah, okey, kesilapannya kita kat situ. Kita tak boleh buka je kedai, letak je duit kat situ, bagi pekerja je yang jual. Ya. Sebab kita kena fikirkan tentang marketing, kita kena fikirkan macam mana nak naikkan sales dan sebagainya, tapi kita tak fikir semua tu. Jadi itu kesilapannya. Jadi tahun yang kedua tu kita orang berpakat untuk tutup kedai sebab tak cukup masa untuk diluangkan ke atas kedai tu. Okay. Dan pada waktu yang sama juga Dinas dah tak syuting sebab Dinas mengandung, dan lepas beranak tu Dinas dapat idea untuk gunakan nama DNA tu untuk buat pula baju menyusu. Sebab ketika itu Dinas menyusukan anak Dinas dan masa tu tak popular tau baju menyusu ni. Ya. Memang susah. Kita nak dapat pun Nak kena dapat dari mesra. Singapore, itu pun limited, ataupun daripada Australia yang paling terdekat. Ya. Even masa tu kat Bangkok semua, dekat Thailand semua tak ada lagi. Dan lagi-lagi Malaysia memang tak ada. Dan bila Dinas dapat idea nak buat baju menyusu, bukan baju biasa tapi jubah menyusu dan kurung menyusu. Ketika Dinas menyusukan anak Dinas di majlis-majlis tau. Wartawan nak interview dengan Dinas, tapi Dinas cakap, kejap saya tengah menyusukan anak saya. Terkejut dia. Sorry dia kata. Sorry. Selamba je you menyusu depan orang. Saya, ya, macam anak tidur kan. Bukannya you tahu apa menyusu. Sebab baju ni, kan? Tercetusnya idea idea. Betul. Cuma kawan-kawan macam, aku nak lah, susah lah aku nak menyusu anak aku. Macam mana aku dapat benda ni? You patut berniaga lah. I cakap, I buat. I buat satu je untuk diri I. Terus saya dapat idea. I cakap kat my husband masa tu, I cakap, kita boleh buat niaga ni. Betul, I fikir-fikir. DNA tu dah ada nama. Saya cakap, apa kata kalau kita Dinas Nursing Attire, baju menyusu. Meletup lah masa tu ya Allah ya Tuhanku. Tak tahu pula akan jadi viral benda ni kan. Sebab benda yang baru. Dan memang tak pernah orang buat. Mungkin ada ketika itu, tapi tak banyak dan marketing diorang tak cukup, dan benda tu tak viral. Bila kita cakap pasal penyusuan ibu ni, ia adalah satu perkara yang hush-hush, orang tak cakap, malu satu benda juga. Dan pada ketika itu penyusuan ibu tu tak popular. Even dalam shopping mall mana ada
baby room or breastfeeding room macam tu. Tak banyak lah. Kalau ada sekarang pun sikit je. Sekarang dah ada lagi banyak. Dulu tak ada. Dulu tak ada langsung. Jadi even kalau di shopping mall yang terkemuka Dina Mada nak mention nama, dekat KL, kalau kita menyusu anak kita dekat tembok kat luar tu, walaupun tak tunjuk apa-apa pun, kita akan dihalau oleh guard dia tak boleh menyusukan anak dulu di depan public macam tu. Kalau tapi sekarang that's why diorang sediakan perkhidmatan dan sediakan bilik khas untuk para ibu yang menyusukan anak mereka, supaya kita tak payah nak menyusukan anak kita dalam toilet. Sekarang ni dah senang sikit Ya, lah kan. senang banyak. Kalau tak menyusu juga tak tahulah nak cakap. Kan? Bukan alasan lah untuk tidak menyusukan anak. Anak tu sebenarnya kalau dapat susu ibu, orang kata susu terbaik di dunia lah. Ya, betul. Susah sikit anak nak dapat penyakit kan. Antibody kuat. Save duit pun. Tahu tak satu tin berapa kan. Sekarang ni kan. Nak bagi pula susu yang brand yang dahsyat-dahsyat. Kan sebulan dah berapa. Cuba kira sendirilah. Baik, difahamkan juga selepas adanya nursing attire di The Curve sekarang ini lepas tu ada di Setia City Mall pula. Setia City Mall. Sekarang ini kat mana? Nak tahu juga kan? Okey, sekarang ni sebab ramai orang tanya dan ramai orang ingat kita dah tak niaga sebab sejak The Curve tutup dan Setia City Mall tutup. Orang assume yang dah tak ada, tapi memang Dinas stop seketika selepas itu. Dan Dinas hanya buat online. Tapi memang kami aktif secara online sekarang ni. Dulu kita ada website kita sendiri, tapi sekarang kita lebih aktif, kita dah tutupkan website tu, lebih aktif di Shopee dan juga Fashion Valley. Maknanya online tu tetap dapat sambutan? Tetap. Dua platform ni memang alhamdulillah dapat sambutan, dan di situ yang kita jual produk-produk daripada DNA. Tapi sekarang ni juga Dinas ada rakan kongsi baru, iaitu Mak Dinas sendiri. Jadi kita dah tubuhkan dulu brand company kita adalah Dinas DNA eksklusif Sdn Bhd. Tapi sekarang ni dah jadi Wanra Revolusi M Sdn Bhd. Wanra by Dinas ni. Yes. Dan Wanra Revolusi M Sdn Bhd. Itu company kami. So company kami sekarang ni lebih kepada manufacturing baju. So kita manufacture bukan saja untuk brand Dinas sendiri. Kita ada kilang untuk buat baju. Jadi kita buat untuk brand-brand lain juga. Rakan-rakan Dinas yang dalam industri ni, Dinas buatkan baju untuk diorang. Banyak sebenarnya yang kita nak bincang ni bersama-sama dengan selebriti dan juga usahawan di studio sekarang ini. Dinas Mokhtar, siapa tak kenal. Saya sebenarnya duk teringat kat drama hantu dulu. Susuk. Ya, drama yang paling popular masa tu. Nampak Dinas, nampak susuk. Macam tu. Nampak Dinas, nampak degawan. Okey, baik, kita akan kembali selepas ini. Kita nak tahu jugalah kan bagaimana agaknya situasi bisnes Dinas masa mula-mula kita berperang dengan COVID-19 ni, PKP pula masa tu, terjejas ke tidak perniagaan. Tapi kita rehat sekejap, kembali lagi selepas ini dalam Salapreneur. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Okey ke? Okey ke? Tanyalah diorang. So, Wanra by Dinas lain, tak payah sebut. Tak, Wanra by Dinas tu Wanra by Dinas tu brand lain. Ini Wanra Revolusi 3 lah. Dinas so kita ada 3 brand. Wanra tu yang baju tu kan? Yang ni semua Wanra. Untuk baby pun ada, baby dengan kids pun ada. Brand shampoo pula. Nama ejaan dia betul-betul. Dia Nama company dia WANRA, tapi brand UNE. Korang mesti boring Nanti fashion tu nak tunjuk ke apa lepas ni? Tunjuk macam ni je. Malah aku nak Kalau nak tunjuk kena buat turun. Kena buat turun. Buat turun letak dekat kerusi dulu. Tak payahlah buat tu. Tak payah. Sebab nanti kamera tak boleh gerak di sana. Tak kuasa. So kalau nak ni then boleh je. Ni pusing kan? Tak boleh. Tu mbak Jangan. tak pusing ni je. Tahu tapi BS kita. kita punya team technical tu lagi. Tak salah ni. Tengok macam ni Pusing. Pusing tu je. Tapi dia tinggi sangat pula. Boleh rendahkan sekejap kan? Tu I mean like the baju. Boleh. Kita buat dia. Kita buat dia This is the bar. Hi madam. Izzah Syariza. Siapa Izzah Syariza? Hello. Kalau I tu dah Hello. Izzah Syariza, my cousin. Oh. Aduh, sakit.
Okey. Start balik ya. Oh, sakit ya? Okey, kita start balik. Boleh tahan penat Okay, kembali kita dalam program Celebpreneur bersama saya Nazira nampak, Khan dan nampak, juga nampak. Dinas Mokhtar yang merupakan seorang selebriti dan juga usahawan. Okey, Dinas ada Nursing Kaya, Wandra by Dinas, Wandra Revolusi Amsterdam Berhad kan. Banyak lagi, tapi masa mula-mula kita PKP, kita ni orang kata perniagaan apa-apa banyak sangat terjejas. Sejujurnya Dinas sendiri terjejas ke tidak perniagaan itu? Okay. Sebenarnya kita orang punya online tak adalah macam sehebat mana. Tapi Maksudnya maknanya dia punya sales. Okey. Biasa-biasa je. Tapi sejak PKP ni sebab lagi ramai orang yang suka membeli online. Yelah, apa lagi nak buat kat rumah tu kan. Jadi masa tu jugalah alhamdulillah sales okeylah, naiklah juga daripada biasa. Lebih maknanya lebih bagus perniagaan Lebih itu bagus. masa PKP. Cuma masalah di sekarang ni kita orang punya stok tak adalah di office. Kita tak masuk office. So tak jadi boleh ambil. kena cakap kat dia orang sabar dulu. Tapi pada peringkat awal tu tak berani lagi nak masuk kan. Okey. Lepas tu dah hujung-hujung tu baru cakap dengan pekerja, okeylah korang masuk je lah. Seorang je masuk untuk postkan benda tu. Jadi kita buat macam tu je lah. Okey, pekerja ada berapa masa tu? Yalah, nak post barang hari-hari boleh dikatakan pejabat post Seorang je, sesak ya. pekerjaan yang seorang tu je yang Seorang je. yang pergi. Okey, penggunaan media sosial pula macam mana? Macam Instagram Dinas sendiri, adakah ianya sangat membantu? Sangat membantu sebab itu memang platform utama lah untuk kita buat marketing, Facebook dan juga Twitter dan juga Instagram. Dan pada ketika itu juga kita tak ada kerja lain nak buat kan. Masa tu lah macam ada lebih masa untuk kita fikirkan macam mana kita nak buat duit dalam waktu PKP ni. Jadi banyak juga membantu Dinas untuk selain berada di rumah buat tak ada buat apa-apa, Okey. untuk memikirkan tentang macam mana apa lagi yang kita perlu buat untuk perniagaan, untuk naikkan lagi perniagaan kita. Okey, Dinas sendiri bila adanya normal baru atau kebiasaan baru ini, bagaimana Dinas orang kata aplikasikan dalam perniagaan Dinas dalam suasana yang baru ini? Bagi Dinas dalam suasana yang baru ni memang Dinas lagi suka sebenarnya. Sebab apa? Kita tak payah lagi nak jumpa-jumpa orang ataupun orang datang ke office kita untuk buat meeting dan sebagainya. Sekarang ni semuanya secara online. Semuanya video call sahaja. Dalam sekelip mata je. Macam kalau nak video call sekarang pun boleh. Jadi tu yang Dinas suka. Maknanya kita tak payah nak membazir masa untuk masuk dalam jam, nak pergi ke satu tempat ke satu tempat. Sekarang ni semuanya secara online. Jadi Dina rasa macam lebih senang lah. Dan juga lebih fleksibel. Di mana kita memang tak payah nak pergi mana-mana, kita duduk office je. Tak payah nak market, dari segi marketing pun semuanya dekat office je. Kalau promosi macam mana? Sebab kita tahu persaingan tu banyak kan. Bila PKP dah pun sekarang ini boleh dikatakan ramai sangat. Yang dulu macam online tu macam sampingan je. Sekarang ni macam online tu wajib. Persaingan macam mana? Persaingan Dinas senang je. Dinas dalam dunia perniagaan ni apa saja persaingan yang ada, Dinas ambilkannya sebagai persaingan sihat. Sebab apa? Sebelum ni Dinas punya motif adalah untuk mempromosikan bukan DNA sahaja, mempromosikan penyusuan ibu. Jadi Dinas banyak pergi ke hospital-hospital, tempat-tempat awam untuk memberikan macam motivation kepada mereka untuk sentiasa kekal untuk menyusukan anak kita. Kadang-kadang ada setengah ibu tu macam alah tak leceh lah, yang lagi senang dan nak yang simple je untuk dia kan. Dia tahu nak yang paling senang je untuk dia. Tapi sebenarnya penyusuan ibu ni tak adalah satu benda yang susah kan. Ia adalah satu praktis yang beneficial kat you bukan sekarang tapi mungkin later. Senang kurus. Dia tak tahu semua tu. Betul, Kan? senang kurus. Memang senang kurus. Semua orang sibuk nak pergi ke gym dan sebagainya, padahal sekali menyusukan anak dah turun berapa banyak kg. Okey, boleh beri gambaran tak baju untuk menyusu tu? Maknanya dia
ada zip ke ataupun ada bahagian tertentu untuk dibuka terus selak susu anak? Dia ada beberapa jenis. Tapi yang favourite Dinas adalah selakkan, teknik selakkan. Teknik zip ni kadang-kadang sebab mengambil masa, kita perlukan 2 tangan untuk buka, unzip and zip balik kan. Okey. Jadi penyelakan ni satu tangan je, relax je. Letak je dia kat letak bawah, aja selak. Tapi baju tu bagi Dinas adalah penting untuk ia nampak stylo. Nampak fashion. Ya. Tak adalah nampak macam kita pakai kelambu. Kadang-kadang kan. Makcik-makcik lah. Ya, kadang-kadang baju mengandung tu nampak, tahulah kita mengandung, tak payahlah nampakkan kita pakai kelambu pula kan. Betul. Jadi tak adalah nampak macam terlampau tak fashion lah, walaupun you pregnant, walaupun kita tengah berisi, tapi kita nak juga rasa seronok dengan bergaya, seronok dan confident dengan apa yang kita pakai. Betul. Lagi-lagi masa kita tengah kembang bawa anak dalam perut tu. Tapi kita kena still rasa happy kan. Still rasa confident, still. Sebab setengah orang bila dia rasa macam dia pregnant, dia rasa macam badan dia besar, dia tak nak jumpa dengan orang. Dia tak ada keyakinan diri. Dia memang tak ada keyakinan diri, dia malu. Tapi kita kena tolonglah para ibu di luar sana tu yang untuk merasa naik seri tu. Bila pakai baju tu pun dia rasa macam confident sangat. Saya rasakan orang bila sebut Dinas Mokhtar, dia dah macam sinonim dah dengan artis atau selebriti yang menekankan penyusuan kepada anak ni. Jadi bila macam tu seolah-olah trademark lah, kalau nak cari baju untuk menyusu cari Dinas. Betul? Jadi ianya dah jadi macam eksklusif. By Dinas. Okey. Apa agaknya cara untuk bertahan ataupun mengekalkan brand ataupun jualan daripada Dinas? Okey, apa yang memang saingan memang banyak sekarang, tapi apa yang Dinas buat sekarang ni adalah kita ada cara untuk kita ada factory kita sendiri. Jadi kita boleh create apa sahaja, even for men's, untuk lelaki, untuk wanita, even kalau you tak menyusu pun, belum kahwin pun. So sekarang that's why kita orang menubuhkan satu lagi brand nama Onera, which is Satura, Onera, by Dinas Mokhtar. Itu ready to wear, di mana dia buat untuk lelaki, perempuan, casual wear, formal wear. Dan apa yang Dinas pakai sekarang ni pun adalah salah satu correction daripada Onera. Dan kita banyak buat exhibition di luar negara sebenarnya. Kita orang tak ada eksklusif launch dekat Malaysia lagi. Tapi Dinas akan buat dalam perancangan untuk buka kedai di Shah Alam. Jadi kalau you nak tanya I soalan tu kejap lagi, tak dapat I jawab sekarang. Mana nak dapat produk-produk Dinas, sebab sebelum ni kan di The Curve dan juga City Mall sampai sekarang dah tutup. Selain daripada online, kita akan patutnya nak buka kedai. Dekat atas restoran, dekat bawah restoran, dekat atas kedai butik. Dan patutnya launch dia adalah sebelum PKP. Tapi alhamdulillah, sebab masa PKP tu tak sempat nak buka. Can you imagine kalau kita dah buka? Tak sempat nak buka. Okey, baik. Kalau buka Januari, lepas tu tutup. Alah, sedihnya. Itulah dia. Jadi bagi Dinas PKP ni kiranya macam blessing in disguise juga. Syukur Alhamdulillah juga. Sebab tak buka lagi. Dan Dinas ada extra masa untuk plan lagi betul-betul design apa nak keluarkan, menu apa yang nak buat betul-betul. Jadi kita ada masa lagi, extra time untuk betul-betul figure out macam mana menu terbaik dan juga macam mana sistem yang kita nak buat untuk 2 kedai ni. Okey, maknanya dari fashion, dari Batu Seremban lah saya ingat. 4 tahun Batu Seremban. Lepas tu jual baju menyusu. Lepas tu casual. dah ada casual apa semua. Ada kids juga sebenarnya. One round untuk lelaki juga. Ada untuk kids pun ada. Tiba-tiba nak buka restoran pula, F&B pula. F&B. Dia berbentuk cafe ke ataupun restoran? Dia restoran. Restoran Restoran. Okey. Macam mana ni tiba-tiba nak terlibat dalam dunia restoran pula? F&B ni adalah satu something yang Dinas baru je rasa macam seronok nak buat, sebab Dinas dapat kepercayaan daripada kawan Dinas untuk menjadi rakan kongsi untuk buka restoran dia. Jadi Dinas just in charge of marketing masa tu. Dan bila Dinas diberi kepercayaan macam tu, dan masa Dinas cuba untuk
tolong dia buka demi kedai ni, rasa macam seronok pula. Lokasinya kat mana? Masa tu dekat Publica. Tapi Publica. masa tu Dinas kerja dengan dia je sebenarnya. Bukan restoran Dinas sendiri. So bila mak Dinas tengok kan, ibu Dinas sendiri tengok, dia ni banyak meluangkan masa dekat restoran tu. So dia cakap lah, you buat apa kat restoran tu? Sebenarnya Dinas buat marketing untuk diorang. So dia rasa macam, wah anak aku ni suka rupanya F&B, okey lah. Dan ibu Dinas ni memang suka masak. Jadi dia kata, okey lah, tak apa, kita buka restoran sendiri punya. Dan kita buka butik juga dekat atas supaya kita boleh ada dua lah. Ada dua, satu atas butik, bawah. satu tempat makan. Betul lah tu. Sambil-sambil kalau salah seorang tak nak pergi butik, boleh makan. Boleh makan. Sambil tunggu tu kan. Jadi dua tempat ni pasti dia nampak macam unik dan juga eksklusif. Betul? Ya, unik dan eksklusif. Dan pada waktu yang sama kami nak mengekalkan walaupun tempat tu nampak macam eksklusif, tapi harganya sangat berpatutan. Okey, makanan apa yang akan dijual? Malay fusion. Okey. Malay fusion. Ibu yang akan memasak ke ataupun resepi darinya? Resepi darinya, setengah daripadanya resepi daripada adik-beradik dia. Sebab semua anti-anti Dina semua pandai masak juga. Okey, masakan apalah yang kira ada power anti lah daripada Kedah, memanglah daripada utara, daripada Kelantan, boleh campur Johor, ada semua. Semua benda ada. Dan semua yang memang boleh dikatakan bila kita ada perjumpaan, seorang ni akan yang paling sedap, okey, aunty ni dia suka buat laksa. Okey. Yang aunty ni pula dia suka buat laksam. Yang aunty ni pula dia pandai buat pisang goreng tapi dia ada special sauce. Memang semua dah ada sendiri punya menu yang memang diorang memang dah terror. Jadi kita orang combine kan, dan InsyaAllah lah kita tengok macam mana apa yang mungkin setiap bulan kita akan tukar-tukar juga menu. Kita tengok apa yang laris dan apa yang orang suka lah kan. Kadang-kadang dekat kita ni semua benda ni memang suka lah, tapi dekat orang lain kita akan tukar-tukar juga. Baik. Paling best rasanya menu apa? Ayam goreng memang. Ayam goreng. Okey. Ayam goreng memang tak dapat mana-mana. Baik, ada juga yang kata lah bila kita bercakap pasal F&B ni, kalau kita ni owner restoran tapi tak tahu masak, dia macam satu perkara yang bahaya. Contohnya kalau tiba-tiba tukang masak tu tak ada, kita nak buat apa? Tak ada, tutup. Betul? Apa pandangan Dinas? Memang betul. Sebenarnya terus terang yang cakap, Dina tak kerti masak. Dinas baru je belajar masak sebenarnya. Itu sebab kalau tengok dalam Instagram Dinas ada hashtag Dinas belajar masak. Tapi sebab dah lama kita practice. Jadi Dina rasa insyaAllah Dina dah boleh masak lah sekarang ni. Cuma kalau terror sangat semua menu boleh tu tak lah. Mungkin certain menu je lah yang Dina boleh. Tapi Dinas quite confident sebab tukang masak dia adalah family dia sendiri. Jadi I tukang buat marketing dan juga make sure that the restaurant is apa ni lah. Yang penting marketing tu juga. Ya, betul. Baik, Dinas, bagaimana agaknya Dinas membahagikan masa dengan bisnes lagi kan, dengan mungkin ada syuting ke, ada show apa-apa, fashion ke. Bagaimana bahagikan masa dengan anak-anak lagi? Macam Dinas cakap tadi, masa Dinas sekarang ni proses baru nak buka kedai, kita kena pilih lah sama ada nak syuting ataupun kedai. Kita tak boleh dua-dua sekali unless kalau kedai tu dah macam stable and then macam nak ambil 1 bulan cuti, tapi kita masih ada orang untuk cover untuk kita, untuk jaga restoran tu. Jadi sebab kita memang tak boleh harapkan pekerja sahaja. Kalau butik tu mungkin boleh, tapi itu pun lepas beberapa bulan. Tapi kalau restoran tak mungkin. Memang kena ada orang. Kalau boleh, sebab lagi-lagi kita punya restoran yang pertama. Kalau kita beli franchise tu lain. Sebab kita memang dah ada SOP yang kita kena ikut. Jadi satu perjuangan yang memang tak sabar-sabar sangat. Sebenarnya perjuangan tau. Macam nak pergi berjuang tau rasa. Dia rasa macam tak sabar-sabar juga. Dan kita memang ada perasaan macam seronok dan tak sabar. Okay. Dinas ni kira dah lama lah dalam perniagaan. Tadi Dinas ada sebut pasal masalah pekerja, nak jaga kedai dan sebagainya. Jadi ada tak pengalaman pahit lah kena tipu ke, ataupun pekerja tak jujur ke, atau macam mana? Kenangan pahit. Kena kongsi juga tu, jangan ingat manis-manis je, bukan ke? Memang anak-anak kertas. Memang
pahit tu memang banyak lah. Antaranya sebagai seorang usahawan yang pahit kalau berniaga ni. Kalau bila kita ada kedai tu, masalah pekerja tu memang sentiasa ada. Kena tipu tu memang tipu lah kalau tak pernah kena tipu sebenarnya. Banyak malah nak cerita kat orang kan, tak best. Dan Dinas ni jenis yang memang malah nak cerita. Tapi bagi Dinas, that's why it's very important untuk kita check. Jangan lepas tangan je. Silap I juga masa tu sebab lepaskan tangan sahaja dengan begitu. Terlalu percaya kat orang ke apa? Terlalu percaya kat orang tu juga masalah I juga. Baik. That's why I selalu kena tipu. Even my mum tahu benda tu. That's why dia bila dia jadi rakan kongsi Dinas pun dia macam, awak tu make sure awak dengar cakap mami mami ni senang sikit baca orang kan. Awak tu dah lah selalu kena tipu. Tapi I ni jenis yang macam I fikir tak apa. Dia nak buat kat kita sekarang, buatlah kan. Duit kita boleh cari. Tapi sekejap lagi awak nak menjawab kat atas, awak lah jawab. Sebab awak punya kerja, bukan saya punya kerja. Kan? I fikir macam tu je. Sebab apa kita macam mana pun kita nak buat apa? Kita nak suruh dia bayar balik, dia mana ada duit nak bayar balik. Lepas tu kita nak report polis. Lepas tu dia masuk dalam ni. Lepas tu anak bini dia semua macam mana? Betul, keluarga dia macam mana? Baik lagi tu. Walau kena tipu tu, fikir lagi masa depan orang Ya, lain I yang fikir. I akan fikir. Itu sebab saya punya PA yang kat sebelah I ni dia senyum je sebab dia sangat memahami. Sebab dia ada dengan Dinas masa tu daripada awal buka kedai sampailah ke sekarang. Jadi dia pun selalu marah kat I, kenapa dia ni baik sangat. Tapi nak buat macam mana, betul tak? Kita fikir macam ni je lah. Nanti awak jawab je lah dengan Tuhan. Tak payahlah kita nak sibuk-sibuk buat kerja Tuhan buat apa. Baik. Projek terkini Dinas sekarang ni tengah buat apa? Mungkin ramai nak tahu kan, selain daripada menyusun strategi sebelum buka restoran ke, nak besarkan lagi perniagaan ke? Dalam segi perniagaan tu memang my plan ataupun I punya apa yang I tengah merancang sekarang ni adalah sebab Dinas ada 3 brand, iaitu Dinas Nursing Attire seperti yang kita tahu, Wandra by Dinas Mokhtar, dan satu lagi Shampom for kids untuk budak-budak. Jadi selain daripada design-design untuk dikeluarkan di kedai nanti, dalam segi entertainment pula, I memang ada buat beberapa projek lah. Sekarang ni tengah tayangkan adalah setiap hari Sabtu pada pukul 9 Bila Cupid Jatuh Cinta. So yang tu saya tengok juga tu. cerita tu ditayangkan sekarang ni setiap hari Sabtu pada pukul 9 malam. Baru episod 2 minggu ni. Minggu depan episod 3. Dan selain daripada tu, yang hari tu masa PKP tu, Korban Kasih, di mana I megang watak seorang ibu yang sangat-sangat jahat. Walaupun ibu kandung, tapi tak tahulah kenapa dia jahat sangat. Tapi yang tu memang fun lah. Sebab apa, waktu PKP tu macam ramai pula yang tengok cerita tu kan? Sebab PKP kan? Sejak PKP tak ada kerja lain nak buat, tengok TV. Makan tidur. Makan. Lepas tu sakit hati, menyumpah kat I pula tu. Itulah berjaya, itulah menjadi sampai mesej ke kegarangan tu. Kau betul, nasib baik I kena pakai mask keluar sekarang ni. Tak adalah kena simbah dengan air kan. Kena sumpah lagi kan, kena ludah pula kan dalam lift. Okey Dinas, akhir sekali mungkin sedikit pesanan ataupun nasihatlah kepada usahawan di luar sana yang mungkin merancang untuk berniaga seperti Dinas ke, ataupun yang sedang mendepani ujian yang agak sakit, mungkin tak ada saving ke, tak ada simpanan ke, untuk sama-sama berjaya dalam dunia perniagaan yang mereka pilih. Okey. Nasihat Dinas adalah memang pada sekarang ni PKP kan macam-macam. Ada orang macam sampai kena retrench kan. Dulu sampai gaji punyalah banyak, lepas tu tiba-tiba kena dan sebagainya. Jadi memang buntulah kepala otak kan. Sebab kita pun ada tanggungan setiap bulan. Betul. Jadi bagi Dinas, mesti banyak yang ada masalah kemurungan sebab tak tahu apa nak buat, dan juga rasa tertekan dan rasa macam dihimpit ke satu corner macam tu kan. Jadi bagi Dinas, cuba untuk betul-betul fikir betul-betul apa yang kita boleh buat, dan gunakan apa yang duit yang ada tu untuk start perniagaan, tapi kecil dulu. Jangan macam fikir macam malu. Mungkin setengah orang macam takkanlah aku nak buat perniagaan macam ni, macam malunya kan, nanti nak call kawan-kawan apa benda semua. Jangan ada perasaan malu tu kan? Jangan ada perasaan malu tu. Sebab kita kena fikir macam mana nak survive, macam mana nak bangkit balik. Memang kita tengah jatuh sekarang ni, dan waktu macam ni lah kita tengok siapa yang akan tolong kita.
Dan kita akan macam tak apa kalau you bagi macam mass WhatsApp punya ni ke jual popiah ke seumpamanya kan. Tak apa, tak malu pun. It's perniagaan, semua orang nak berniaga sekarang ni. Dan memang kita sentiasa makan pun. Betul tak? Betul. Dan bila benda tu sedap, kita beli je. Kita akan beli dan kita akan support. Dan kita akan tengok dekat situ siapa kawan kita dan siapa yang macam, siapa lawan, siapa kawan. Tapi tak apa, bagi Dinas jangan rasa segan dalam dunia perniagaan ni. Tak ada kena mengena dengan tak boleh ada rasa malu untuk buat marketing kita sendiri. Itu consider as marketing. Bila kita message kawan-kawan dan keluarga kan. Lepas tu tak kisahlah kalau diorang nak beli ke tidak, tapi jangan rasa segan untuk menanya. Ya, bermula dari bawah ya. Mula dari bawah. Tak payah nak macam tiba-tiba nak buka restoran ke besar apa? semua tu. Tak payah. Mula daripada bawah supaya kita tahu macam mana sebenarnya proses untuk sustain satu bisnes tu. Baik, itu dia. Terima kasih kepada Dinas Mokhtar ya, bersama-sama dengan kita hari ini, seorang selebriti dan juga usahawan, Dinas Nasi Ketaya, dan juga Wanra Revolusi Sendirian Berhad ya. Terus setia bersama kami, bersama dengan kita, semoga ianya memberi inspirasi ya kepada anda yang sedang mendengar di Bernama Radio dalam program Salapreneur terbitan Hani Hamid. Saya Nazira Noran, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Dah 1 jam ke? Belum tak hampir. Oh my god. Ingatkan 1 jam dah. Aku rasa macam popet. Gambar boleh? Hai, boleh. Susuk. Kat mana? Kat mana ni? Bernama Radio. Buat apa? Mempromosikan perniagaanku. Ui, I punya bahasa Melayu terror tadi. Tak rasa ke I punya bahasa Melayu terror? Dah lah bahasa Melayu. Okey je. Kokak. Lepas tu English pun kokak juga. Aku tak tahu lah aku boleh cakap bahasa apa sekarang ni. Bahasa orang hutan kot. Aduh. Okay. Thank you. Okay guys, thank you for watching. Sorry if I'm too loud. Say bye. Bye. Sis, sementara apa? Sementara nak ambil gambar. Rukun negara kita kan 50 tahun. So, kita nak macam support saja.